Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada wa wasi'ahu ilmallah. Yang mulia tetamu-tetamu khas, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya juga kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di tempat masing-masing, di masjid masing-masing, di rumah masing-masing untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi yang ada pada masa kini, kita sama-sama dapat berkumpul melalui online. Di antara satu parameter untuk menunjukkan bahawa sesuatu bangsa itu adalah menunjukkan kemajuan adalah kebanyakan urusan-urusan diuruskan melalui online. Pada malam ini saya akan mengongsikan sedikit tazkirah mengenai dengan stay online. Mengenai dengan online ini, ia memudahkan cara untuk kita mengurus pekerjaan kita ni, dapat memudahkan kita untuk berhubung di antara satu dan sama lain. Namun, apa yang membimbangkan mengenai dengan online ini ialah kalau kita perhatikan sewaktu misalnya solat Jumaat, imam membacakan khutbah, ada segelintir daripada orang kita ni, kaum belia yang mana mereka ini adalah generasi di masa hadapan sedang lalai mengenai dengan online. Masalah online ini mengenai dengan online yang melalaikan. Seperti online gaming, online chatting. Walhal kita bersama-sama di dalam rumah Allah yang mulia ini. Jadi, kalau seandainya kita hidup setiap hari kira-kira berapa jam kita online, menggunakan WhatsApp, menggunakan social media, bagaimana pula masa kita online dengan yang maha mencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita bahawa di antara penyebab berlakunya depresi ataupun depression ini ialah kerana melebihkan masa melalui menggunakan social media. Tapi apabila penyakit ini atau penyakit berbudan ini, tahukah kita bahawa Tuhan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka jalan bagi kita untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan setiap waktu. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini di antara ayat yang Masya Allah, kalau kita ni perhatikan ayat-ayat mengenai dengan suruhan untuk puasa misalnya. Allah Subhanahu wa taala memulakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman untuk diarahkan untuk berpuasa. Tetapi ayat mengenai dengan connection dengan Allah, yaitu doa, di antaranya salah satunya ialah wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memulakan, apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku sangat dekat. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui dengan istilah online ini, kita di antara satu faktor yang kita cari ialah kekuatan signal. Jadi bagaimana pula kita untuk menguatkan signal kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita bangunkan, tuan-tuan. Kalau kita melihat di zaman ketamadunan Islam, para sarjana sudah melihat 3 peringkat, yaitu peringkat di antara kurun yang pertama ke tahun 36 Hijrah melihat pembangunan Islam. Setelah itu
tingkat dan di zaman sarjana Islam Ibn Khaldun, beliau sendiri melihat zaman kemunduran ataupun keruntuhan ketemuan itu. Kalau kita melihat ketiga-tiga zaman ini, zaman yang pertama dari segi aspek pembangunan fizikal, tidaklah seindah di antara zaman yang peringkat yang ketiga itu. Tetapi kenapa sebabnya ialah kerana umat Islam sudah lupa, sudah tidak mementingkan lagi aspek-aspek pembangunan kerohanian, iaitu macam mana kita ini sentiasa berhubung online bersama dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Di antara cara kita ini memantapkan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala ialah hendaklah kita sentiasa menjaga kewajipan-kewajipan kita. Alhamdulillah kita belum sahaja lama bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi dengan adanya amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini memperkukuhkan kita, signal kita, hati kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu di antaranya ialah sekurang-kurangnya selepas solat Isya pada bulan Ramadan kita sentiasa mendirikan solat tarawih. Apabila kita berjumpa dalam bulan-bulan yang lainnya, indah ada tarawih, tetapi kita ni cuba insya-Allah tambahkan amalan sunat, iaitu amalan sekurang-kurangnya 2 rakaat ba'diyah dan ditutupi dengan solat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat mengikut mazhab al-Imam Syafi'i. Tuan yang dirahmati Allah, saya tutup dengan satu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat supaya kita sentiasa istiqamah, hati kita ini sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini kalau kita perhatikan maknanya, ya Allah, janganlah engkau berbolak-bolakkan hati kita ini, memesongkan hati kami ini setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dalam arti kata yang lain, walaupun kita diberikan hidayah pada saat ini, ada sahaja ujian-ujian itu, hidayah itu mungkin ditarik balik. Pasal itu, kita ni amalkan doa ini supaya istiqamah, sentiasa hati kita ini mempunyai hubungan khusus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rahmat. Allah Maha memperbukan Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan doa-doa hambanya. Kalau ada orang bertanya, waktu-waktu yang diijabahkan doa ini seperti selepas sembahyang fardu, ada orang bertanya, adakah doa aku ini dia ijabkan oleh Allah? Sedangkan kerja aku ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kelalaian. Jawapannya ialah, kerana ada waktu khusus inilah kita yang banyak dosa, yang banyak kelalaian, kita memerlukan waktu-waktu ini untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah serta puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama fafiru illallah, menghidupkan kita ni punya hati, wifi, jiwa kita ni, meluruskan niat kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana dunia ini adalah sifatnya adalah sementara saja, sehingga akhirat itu adalah yang kekal. Jadi dengan adanya sedikit masa ini, mudah-mudahan perkongsian ini kita ni sama-sama dapat merefresh kita ni punya niat, memperkuatkan kita ni punya signal hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari kita tidak senang dengan WhatsApp, kita tidak senang kalau tidak ada WhatsApp, patutnya insya-Allah mulai hari esok hari, kalau tidak ada Quran, kita tidak dapat baca, patutnya hati kita sekurang-kurangnya merasakan gundah juga, insya-Allah. Itu saja, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.